الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi seluruh hukum-hukumnya, sama ada akidah kepercayaannya dan juga syariat peraturan kehidupannya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat menyambung kuliah kita di bawah tajuk halangan dan rintangan bila kita nak menegakkan Islam dalam kehidupan kita. Antara halangan itu ialah iblis dan syaitan. Antara halangan itu ialah hawa nafsu. Antara halangan itu ialah gerakan kufar. Bulan lepas kita dah membicarakan sebahagian daripada perkara yang berkait dengan bagaimana bahayanya gangguan, belitan, hasutan daripada syaitan laknatullah alaih, sehingga kan diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita nak baca Quran, maka bacalah ta'awuz, yakni bacalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasy syaithanir rajim. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang kena rejam. Kita nak baca Quran, Allah Ta'ala minta kita supaya mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sedangkan kalau kita nak menghalau syaitan, kalau kita nak halau syaitan, kita nak halau iblis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita antara lain baca ayat-ayat Quran. Antaranya ialah suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sehinggalah akhir surah itu. Baca juga untuk dinding kepada kita sebagai pendinding. Baca juga Al-Mu'awwidzah yang kedua. Ini perlindungan yang pertama. Yang ni perlindungan yang kedua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta perlindungan dengan Allah daripada kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Perlindungan daripada yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati kita manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, daripada pembisik, penghasut, pembelik dari kalangan jin, syaitan, dan daripada kalangan manusia. Sahabat sekalian, maka Allah Ta'ala minta kita supaya minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kita kena baca a'udzubillah walaupun tak wajib. Kalau baca Quran, Allah minta supaya kita mohon perlindungan
Tentu sekali kalau kita buat benda lain, baca surat khabar ke, baca apa ke, kita pergi supermarket, kita membeli, kita bersembang, kita bercakap itu ini, lagilah kita kena sentiasa minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan supaya dalam kita makan minum tak ada pengaruh syaitan. Dalam kita dalam kita berpakaian tak ada pengaruh syaitan. Dalam kita berjual beli tak ada pengaruh syaitan. Sebab syaitan ini dia boleh masuk dalam diri manusia. Syaitan boleh turut serta dalam banyak perkara. Antaranya yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Qala adhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura inna 'ibadi laisa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Maksudnya Allah berfirman kepada iblis bila dia dicop sebagai kafir, pergilah lakukan apa yang engkau rancangkan wahai iblis. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua sebagai balasan yang sepadan cukup. Dan desaklah, pujuklah sesiapa yang kau dapat memujuknya dengan suaramu, hei iblis, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda. Jadi penyokong dia yang berkuda serta yang berjalan kaki. Yang berkuda takkan kita nampak syaitan berkuda, manusia. Syayatinil insi wal jin, syaitan jin dan syaitan manusia, untuk mengalahkan mereka. Kemudian turut campurlah wasyarikhum fil amwal, turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda, dalam menguruskan anak-anak. Berapa ramai orang yang bimbang masa depan anaknya, akhir sekali sanggup buat pinjaman riba, akhir sekali sanggup makan rasuah menipu. Orang yang mencari kekayaan, kesenangan, dia tak kira dah arak ke judi, dia tak kira dah janji kaya. Kan kita dah baca ayat dalam bab harta benda, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak, judi, kan itu hasil judi, hasil arak, hasil judi ni. Wasyarikhum fil amwal, kamu turut serta dalam ekonomi, dalam harta benda, bukan cerita kangkung, dalam urusan harta benda. Cuma Tuhan sebut dua, satunya syariat arak dan judi, duanya al-ansab wal azlam, menyembah berhala, berterima nasib. Itu akidah. Kerja siapa? Rijsun min amali syaitan, keji daripada kerja syaitan. Kerja mana? Tu akidah yang menyeleweng, menyembah berhala, bertenu nasib. Mana yang menyeleweng? Syariat. Arak judi hak tak betul tu, bukan syariat daripada Allah, syariat manusia. Arak judi tu wasyariku fil amwal. Kalau kita haramkan judi, mana nak dapat 100 juta, 200 juta? Wasyariku fil amwal, engkau turut serta dalam ekonomi, harta benda mereka. Wal aulad, dalam menguruskan anak-anak mereka. Wa'idhum, dan buatlah janji-janji kamu pada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura, pada tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata.
Lalu Allah Ta'ala sebut, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Tadi Tuhan suruh, izhab, pergilah kau iblis, buat perancangan kau, buatlah dengan suaramu, dengan bala tenteramu yang berjalan kaki, yang berkuda, turut sertalah dalam harta benda, dalam ekonomi, dalam mengurus anak-anak. Buat janji-janji kamu pada mereka. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, laisa laka alaihim sultan, tiadalah engkau hai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka. Ni jaminan daripada Allah. Hamba yang benar-benar beriman, yang benar-benar ikhlas, tak boleh dikuasai oleh syaitan. Dalam ayat yang lain, ni syaitan sebut pula, qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata setelah dia disesatkan dan sesat, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kata iblis, illa, tadi Tuhan kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tadi Allah kata sesungguhnya hamba-hambaku engkau tak ada kuasa untuk menguasainya. Hambaku yang beriman, hambaku yang ikhlas. Ni kata Allah. Ni kata iblis pula. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba-hambamu di antara zuriat-zuriatmu, zuriat di antara zuriat-zuriat Adam itu, mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlisin yang ikhlas, mukhlasin yang dibersihkan oleh Allah. Hak ni kita nak kena minta dengan Allah, minta dengan Allah. Bukan senang nak jadi orang baik. Kita dah bagus dah duduk dalam perjuangan Islam. Kita jadi orang yang beriman. Ilal ladzina amanu, yang beriman, alhamdulillah. Akidah dah betul. Wa amilus solihat, kita sudah beramal soleh, alhamdulillah. Syariat kita bagus. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Dah okey dah buat kerja dakwah, duduk dalam jamaah Islam, dalam parti Islam. Walaupun begitu, syaitan iblis tak pernah berhenti. Dia akan usahakan sedaya upaya supaya kita jauh, lari daripada akidah tauhid syariat, lari daripada perjuangan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, malaikat hamba-hambamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan. Kita kena minta dengan Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk ingat padamu ya Allah, untuk bersyukur padamu ya Allah, dan sebaik-baik ibadat padamu. Minta tolong dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaitan. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada hasutan belitan syaitan. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada iblis dan bala tenteranya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Ada 5. Ilmu, qalbun, hati, nafsu, amal kita, doa kita. Min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'.
hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang, tak pernah puas. Dah ada harta benda, dah ada duit dalam bank, tak cukup lagi. Dah ada kereta, nak kereta besar lagi. Dah ada rumah, nak rumah besar lagi. Dah ada bini, nak lagi pelacur itu ini. Tak pernah puas. Berat. Tak pernah rasa cukup. Bila tak pernah rasa qanaah, rasa cukup, yang datang itu tamak. Bila tamak apa dia? Tamak harta benda, tamak pangkat, tamak itu tak ada kepuasan. Pitih banyak, duit banyak, mencuri, merampak, menipu, rasuah. Kenapa dia? Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min amalin la yurfa', amal yang tak diangkat. Wa min du'ain la yusma', dan doa yang tak didengari olehmu. Sahabat sekalian, kena minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Ustaz Fatahiyakan, kita bincang bab iblis ni panjang, mungkin kena satu pusingan lagi atau dua pusingan. Dia kata bahayanya syaitan ini, syaitan ni dia tak pernah mengenal arti dicemung. Bila orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ulama besar, wahai Abu Sa'id, adakah syaitan itu tidur? Pula dah. Adakah syaitan itu tidur? Sambil tersenyum, Abu Hasan Al-Basri menjawab, kalau syaitan itu tidur, nescaya kita semua boleh berehat. Mana syaitan tak pernah tidur. Siang malam dia berusaha untuk khianat kepada kita. Celakanya syaitan ini, kalau ia gagal merasuk, memujuk dan menimbulkan waswas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dari satu sudut, maka dia datang merasuk membelit pula dari sudut yang lain. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kata iblis, aku akan datang kepada mereka, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri, wa la tajidu aksarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur kepada Allah. Hebat kerja dia. Dia akan usaha sedaya upaya. Sebab itu kata Tuan Syekh ini, Al-Ustaz Fatahiyakan, kita kena jadi syaitan, kena jadikan syaitan ini betul-betul musuh kita, bukan musuh main-main. Betul-betul musuh, kena ambil serius. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia syaitan itu aduwa, betul-betul musuh. Jadi betul-betul musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya ia syaitan iblis menyeru hizbahu, partinya, puaknya, golongannya, sekutunya, pasukannya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya turut sama menghuni neraka sa'ir, neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan usaha sedaya upaya, tidak pernah rasa jemu, tak pernah rasa apa, dia akan usaha sedaya upaya supaya apa dia? Kita tergelincir daripada jalan yang sebenar. Oleh sebab itu, kata Tuan Syekh ini, kita sebagai pendakwah akan tetap selamat meskipun halangan luaran, hak luar daripada kita, luar daripada kita ni, sama ada sosialnya, politiknya, ekonominya. Orang dah khianat pada kita, orang sumbat dalam penjara, orang fitnah kita, orang tak beri bantuan,
Orang lain banjir dapat juga 500, dapat 200,500. Orang kemama dapat agak putih sejuk, mesin basuh. Mu benda haram pun tak boleh. Katalah begitu. Pinjaman tu tak boleh, ini tak boleh. Orang dapat projek ni, mu tak dapat projek ini. Dia kata tak apa lagi. Seorang pendakwah akan tetap selamat meskipun halangan luaran sosial, politik, ekonomi dan lain-lain yang dihadapinya amat besar. Selama mana dia tidak menyerah kepada hawa nafsu dan tunduk melutut kepada kehendak syaitan, selamat lagi kita. Allah, Syekh, hebat syaitan ni rupanya. Syaitan memang musuh mukmin yang paling besar. Dia tidak jemu menipu, menimbul keraguan, merangsang ke arah kejahatan selagi ada hayat di kandung badan. Selama iman masih bertakhta di dalam dada kita, selama itu dia tetap merasuk, membelik dan menimbulkan berbagai-bagai waswas dalam diri kita. Dia usaha. Tak kira lah dalam bab makan ke, dalam bab minum ke, dalam bab ekonomi ke, dalam bab politiknya, bahasa mudah, dalam bab akidah, dalam bab syariat, dia turut sama. Diceritakan di zaman Bani Israel. Kita masuk cerita yang saya suruh beli buku tu. Saya dah beli kedai yang belum banyak. Lepas tu saya duduk mengajar belah Kuala Lumpur, Selangor, tajuk ni juga tak habis lagi. Saya beritahu kawan saya tu, dia kerja buat tak ada. Saya kata pergi cari buku Talbisu Iblis, belitan iblis ni, pergi cari bagaimana tumbangnya orang-orang yang sekalipun namanya pendeta, sekalipun nama dia abid, orang yang beribadat pada Allah, nama dia pemimpin pemerintah, tumbang dia kerana pujukan iblis ini. Dia pergi cari-cari habis kitab tu. Belah Kuala Lumpur tu, masjid India atau masjid apa, dia bagi habis. Tak ada ustaz, dia kata. Tapi tak tahulah, kau ayah orang boleh tolong cari balik. Boleh cari 20 hotel, 30 hotel, habis rasanya ni. Cari buku tu, bacalah. Kita nak mengajar tak habis ngajar, tebal. Buku tu tebal juga. Ada dekat-dekat nak cici lah. Baca sendiri bagaimana hebatnya belitan iblis ini, belitan syaitan ni, hebat dia. Lalu dia bawa satu contoh. Contoh sini pendek ni pendek, contoh ni pendek. Kalau dalam kitab Talbisul Iblis tu lagi panjang. Dia ambil satu contoh. Oleh kerana Arab ni kalau saya baca pun mungkin salah baris. Kana rahib fi Bani Israel, adalah seorang rahib fi Bani Israel, pada zaman Bani Israel. Dia cerita bagaimana pada satu masa dulu seorang pendeta Bani Israel, rahib, bukan abid. Kalau abid ahli ibadat, rahib pendeta, macam ustaz lah juga dia ni. Pada satu masa seorang pendeta Bani Israel amat kuat beribadat. Dia nak cerita dalam hadis ni macam mana iblis ni, kok sini dia masuk, kok sini dia masuk, kok orang dia masuk, tak lepas kok mak, kok ayah, tak lepas kok ayah, kok datuk, tak lepas kok datuk, kok ni. Dia cari jalan. Hak dalam cerita ni, cerita betul, macam mana dia nak tumbang seorang pendeta. Syaitan hendak merasakkannya. Lalu syaitan merasuk seorang anak gadis di kampung itu. Ini cerita betul, bukan dongeng. Syaitan mengilhamkan. Ilham ni dia panggil lumma. Dia ada lummatus syaitan, ilham syaitan. Dia ada lummatul malaikah, ilham malaikat. Ni syaitan. Lalu syaitan mengilhamkan kepada keluarganya bahawa anak gadis itu hanya boleh disembuhkan oleh pendeta tersebut sahaja. Dia pergi rasuk budak tu, tak sedar diri, sakit tak macam mana. Lepas tu dia pergi kat keluarga tu pula. Orang lain tak boleh berabat anakmu ni. Tu boleh. Pendeta tu boleh. Ustaz tu boleh. Keluarga anak tersebut pun membawanya ke rumah pendeta.
Ni syaitan bila bisik, dia boleh bisik. Suara kita tak dengar, tapi boleh bisik. Pada mulanya pendeta enggan membenarkan anak gadis itu tinggal di rumahnya untuk berobat. Tak nak, dia kata. Tak boleh. Ni orang perempuan ni tak boleh main dah. Tolonglah. Tak boleh. Akhir sekali boleh. Celaka betul kakak syaitan ni. Tetapi setelah didesak oleh keluarga anak gadis tersebut, ayah dia, mak dia, adik-beradik dia, dia pun bersetuju. Dalam tempoh berobat, syaitan berjaya memujuknya pendeta supaya mendekati anak gadis yang sakit itu. Mula-mula duduk jauh-jauh. Hak ni, hak rumah orang sakit tu, hak pendeta duduklah tempat dia beribadat tu. Kemudian hantar makanan letak luar pintu. Kemudian balik pula. Begitulah hari-hari. Lama syaitan kata takkanlah begitu. Dia kata bobolah kat dalam pintu. Pula dah. Lagi ambil dalam pintu, tutup pintu, lari. Pula dalam pintu, balik, lari. Kasar kita gitulah. Takkanlah letak belakang pintu je. Hantarlah ke bilik tu pula. Celaka sungguh. Rekah cerita. Detail tu tak baca kitab tu lah. Rekah ceritanya, akhirnya dia terlekat dengan godaan syaitan. Dia sampai bersetubuh, berzina dengan gadis itu hingga hamil. Sejak itu syaitan pun masuk lagi. Dia dah selesai step 1, tangga 2, tangga 3, menimbulkan rasa takut dalam diri pendeta. Dia kata, nanti bila datang keluarganya, tentu rahsiamu akan diketahui. Malulah awak pendeta, awak ustaz, orang kenal awak, malu awak. Baik engkau bunuh sahaja perempuan itu. Dia pun beri cadangan, kalau keluarganya datang, engkau katalah dia sudah mati. Takkan keluarga dia tak percaya. Awak kan pendeta, awak kan ustaz. Pula dah. Syaitan ni pandai tahu, dia pandai. Ya tak ya juga. Kita bukan jenis malaun teruk-teruk. Orang baik, bagus. Ada logiknya. Akhirnya dia lantas menurut hasutan syaitan. Ia segera membunuh anak gadis tersebut. Dan menanam mayatnya. Dia dah buat 2 maksiat besar. Syaitan tak berhenti lagi. Syaitan pergi pula ke adik-beradik dia. Itu saya kata, kalau nak detail ni kena baca buku tu. Dia kata adik-beradik ni pula timur. Tak munasabah, dia kata. Syaitan kata tak jadi juga. Dia bisik adik-beradik ni pula. Ni bisikan syaitan dia mari. Adik-beradik bukan seorang. Direngkahkan cerita. Akhirnya terbuktilah bahawa si pendeta ni memang buat jahat sungguh. Apa dosa besar dia ni? Dosa besar yang dilakukan oleh si pendeta ini ialah dosa apa dia lakukan? Ada 2 dosa besar dia lakukan. Dosa yang pertama, dia merogoh orang. Dosa yang kedua ialah dia membunuh orang. Ini dosa besar. Dosa yang boleh dikategorikan halal darah. Yang heboh kiburah tu, yang halal darah. Dalam Islam ni sahabat-sahabat sekalian, yang halal darah ini ada 3. Saya baca, saya tunjuk dia punya video dulu. Nanti kita balik mula cerita syaitan ni. Nak ambil cerita buah sekejap. Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad As-Sadid Mughallish, ahli jawatan kuasa Majlis Ulama Dunia. Orang tanya dia, adakah pendemonstrasi yang berdemonstrasi menuntut hak-hak mereka dianggap sebagai buruh, sebagai pelampau yang boleh diperangi dan halal darahnya.
Dia ni muka orang Malaysia, ulama jawatan kuasa, ulama Islam sedunia. Bukan peringkat Malaysia, Asia Tenggara, Asia, bukan peringkat Mekah, Madinah, bukan. Peringkat dunia. Dengar, tuan-tuan dengarlah. Tengok jawapan dia. Tuan-tuan dengar Arab tapi faham Melayu lah. Dia ada terjemahan. Cuba dengar. Itu soalan dia. Orang yang tunjuk perasaan keluar ke jalan-jalan raya, adakah dia borah dan halal darahnya? Dia pun beri jawapan. Al-jawab, dia kata, orang kalau demonstrasi, sama ada dia bawa spanduk-spanduk ataupun dia meninggikan suaranya, dia tak menyakiti hati manusia, tak merosakkan kedai-kedai, kenderaan-kenderaan, hak milik orang awam tak dikhianati atau manusia, dan tak musuhi siapa-siapa. Hazal amal masyru'. Dia kata amal buat demonstrasi itu adalah masyru'. Mana apa dia? Tidak bercanggah dengan syarak, jaiz. Dan dia kata harus, tidak sunat, tidak wajib, harus. Macam makan nasi itulah harus. Macam pergi ke bandar naik bas harus, pergi ke bandar naik basikal harus. Benda begitu boleh buat, tak berdosa. Dan orang ni dia kata dia tidak keluar untuk keluar daripada pemerintah yang ada dah. Bukan dia kata kita guling kerajaan ni, tokoh kerajaan segala benda, kita perang. Dah. Dia hanya tunjuk perasaan, minta turun. Turun juga harga kangkung. Walaupun orang itu dia kata buat demonstrasi berulang-ulang kali, dia kata syarat tadilah, dia tak khianat orang, tak khianat harta benda awam, tak khianat orang, tak musuh orang, segala benda lah. Okey. Dan kata-kata yang mengatakan burah, qaulun syadid, makna kata-kata yang sangat dahsyat, kata-kata yang tidak benar lah kalau bahasa kita. Dan menghalalkan istihlal, menghalalkan darah mereka ni pun tak betul. Ni tak betul dia kata. Kata dia burah pelampau tak betul, menghalalkan darahnya pun tak betul. Kenapa? Ini saya nak kait dengan cerita iblis tadi. Kerana la yahillu damu muslim, tidak halal darah orang Islam illa bisalas, 3 benda. Dia kata dalam hadis Nabi ni, Nabi sebut ada 3 benda. Satu yang berkait dengan orang berzina, yang sudah kahwin dan merasai nikmat persetubuhan yang sah. Itu kena faham balik dulu tu. Kahwin dan menikmati persetubuhan yang sah, kemudian dia berzina. 1. 2, qisas, nyawa dengan nyawa. An-nafsu bin nafs, orang bunuh orang. Orang berzina kita kejam dia, darah kepala, darah mati, halal darah. Hak yang bunuh orang kita pancung, pacuk darah dia, halal darah.
Yang ketiga, orang yang murtad. Orang murtad itu halal darahnya. Tapi maksud halal darah itu bukan makna kita ni pergi pancung dia dah. Dia ada peraturan. Ada peraturan yang kita kena faham. Sebab itu kalau sahabat-sahabat ada kesempatan, mana pula ni? Kalau sahabat ada kesempatan pergi tengok cerita yang berkait dengan burah ini, ni bagi nampak. Kalau kita pergi buka surah ini, surah apa nama ni? Surah Al-Hujurat. Perkataan burah ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kecil ya? Besar sikit. Okey. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Dan sekiranya ada dua puak orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Ta'ifatani, dua puak minal mu'minin, orang yang beriman, iqtatalu, berperang, nak angkat senjata. Bila kata perang, angkat senjata. Senjata mana? Senjata yang boleh membunuh orang. Tidaklah pakai pistol air. Kena pakai pedang, pakai senapang, pakai pistol M16. Senjata tu kena ada. Okey. Fa'in barat. Bara. Kalimah asalnya bara. Mana apa dia? Zalim, melampau. Orang tu burah. Tu Ustaz Fadil kata bukan burak. Tak boleh sebut. Dengar Ustaz Fadil kejap. Nanti patah balik. Nanti WhatsApp saya, ambil video ni pula, saya bawakan nanti. Rupanya arwah almarhum Ustaz Fadil Noh dah jawab tajuk ni. Kita pun tak sedar. Terima kasih. Dengar baik-baik. Ni dalam Dewan Rakyat, tak boleh tipu. Dewan Rakyat tak boleh. Saya terpaksa memberi satu kuliah kepada Nabi Muhammad. Bukan buruk. Baik. Macam semalam wakil arwah sebut. Hamak bukan hamak. Hamak oh bagi. Tak bawa betul. Kalau salah ni dia sensitif silap. Letak harakat yang berbalik bawah atas tu dia memberi makna yang lain. Bukan buruk. Dia kata bukan burak. Burak tu hak Isra' Mi'raj. Ni burah. Pak Fadil ni hebat juga. Burah. Dia ada dalam Ini nak jawab. Ni bukan hak baru ni. Ustaz Fadil mana adalah arwah dah. Allahumma firlahu. Dia nak jawab siapa burah sebenarnya ni. Okey. kitab fiqh. Bukanlah mana-mana kitab Syafi'i ke Hanafi, mana-mana kitab fiqh. Ada undang-undang yang sah, peraturan hukum-hukum yang tertentu bagi buah. Yaitu buah tidak boleh dibunuh. Kecuali apabila mereka mengangkat senjata. Buah tidak boleh dibunuh melainkan mereka mengangkat senjata. Tak habis lagi tu cerita tu, koma lagi tu. Yang golongan Khawarij tentang Sayyidina Ali. Itu pun sebelum itu mesti dihantar orang yang dihormati untuk mendapat penjelasan kumpulan itu. Sebagaimana Sayyidina Ali menghantar Ibnu Abbas untuk berdepan berhujah dengan kumpulan Khawarij. Sebelum itu pula dia kata, kalau bahasa kita dia kata kena cari takwil. Kena cari takwil dulu. Tak boleh kita pergi-pergi kira nak bunuh orang, tak boleh. Kena hantar wakil dulu. Hantar wakil mana? Wakil untuk berunding. Kena hantar wakil untuk berunding. Inilah panjang pula malam ni. Ajak nak berhenti cepat. Inilah sebenarnya apa dia? Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sewaktu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita wafat hari Isnin 14 hari bulan baru ni, sambut 12 Rabiul Awal, kewafatan Rasulullah, kelahiran Rasulullah.
Bila tu ada orang murtad. Murtad mana ni? Murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu bila ada orang murtad, ni murtad Nabi palsu, murtad engkar zakat, murtad kerana murtad terus, ada lagi hak memberontak pun ada. Tapi ini kita ambil yang mana? Satu yang murtad, satu yang memberontak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengambil tindakan memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak ambil tindakan memerangi mereka. Dia apa dia? Hantar wakil dulu. Hantar wakil pergi berunding. Apa sah kamu murtad? Apa sebab kamu murtad? Kembali kepada Islam. Hak ni pula, pasal apa kamu memberontak? Kamu tak boleh lawan kerajaan Madinah ini. Pasal memberontak, kembali, tunduk balik. Ceritanya bila tak tunduk, itulah ditubuhkannya 11. Ni 10. Jangan tidur, ni 10. 11 pasukan tentera diketuai oleh Khalid bin Al-Walid untuk memerangi orang yang lawan kerajaan, yang angkat senjata, termasuk orang yang angkat zakat. Maka tindakan dalam Islam ini, kita tak boleh bunuh terus, tak boleh perangi mereka. Malaikat apa dia? Malaikat orang itu disebut macam mana sini? Satu, orang Islam yang menentang kerajaan Islam yang adil, yang melaksanakan hukum Islam. Kelompok, dia bukan seorang, kelompok orang Islam yang bangun menentang kerajaan Islam. Satu, orang Islam itu pula, kelompok itu menggunakan senjata yang layak membunuh seperti senapan, M16, pistol, pedang, parang. Yang boleh bunuh orang ni untuk berperang ni. Baru boleh dianggap dia borah. Tapi memerangi dia belum lagi. Mesti cari takwilan dulu, kena jumpa dulu, bincang dulu. Ini Islam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik semula cerita tadi. Detail nanti tuan-tuan hantar WhatsApp, ambil lah. Akhirnya Iblis tadi bunuh. Iblis tadi pula dah. Si tadi bunuh. Dia bunuh, dia tanam. Kemudian keluarganya datang siasat-siasat. Akhir terbuktilah pendeta salah. Ni warna merah, tengok baik ni. Dalam pada itu syaitan menjelma dan menemui pendeta. Syaitan ni dia boleh menjelma dengan izin Allah, tapi tak bolehlah menjelma rupa Nabi jumpa Rasul, tak boleh. Semua dengan izin Allah. Dia menjelma. Macam cerita Piramli 2 minggu lepas, sumpah orang minyak. Ingat, saya kebetulan makan nasi kukus di Kuala Lumpur. Lepas kuliah lah. Sekali tak macam mana dah makan nasi tu, saya balik ke bilik, buka TV lagi. Bukan senang tengok TV, payah. Saya lah. Okey. Piramli masuk dalam air. Air apa tu lah. Bila keluar jadi comel, cantik. Segak dia. Dia pun balik kampung dia. Balik kampung dia tak panggil si bongkok lah. Sumpah orang minyak ni. Dia balik orang tengah pesta macam mana, dia pun nak ambil kasih dia. Akhirnya bila lari tu ada siapa tahu, dia baling entah keringnya, mati kasih dia. Dia pun berlawan. Dia bunuh orang tu. Rupanya pantang. Betul tak cerita tu ni? Ke tak tengok TV? Akhir dia bunuh. Bila bunuh keluarlah siapa nama orang tu, tahulah tinggi tu. Dia kata, awak sudah langgar pantang. Kalau begitu, awak didenda. Orang tak nampak awak nampak orang pula dah. Tak bolehlah lawan orang tak nampak dia. Dia pun berlari balik ke rumah. Hak cok kain batik tu, nama apa tahulah. Dia tengok mati dah. Rekah cerita dia, Allah macam mana tu. Lepas tu dengar suara, aku boleh tolong kau. Kasar-kasar begitulah, saya pun tak ingat. Siapa kau? Dia masih duduk tak pokok.
Ya tak ya cerita ni. Macam tak tengok pula. Akhirnya hak duk atas pokok turun. Turun. Siap ni tak macam iblis. Kau kata Pi Ramli ni ramuk dia baca cerita ni juga ramuk. Hak tu cerita pembeli. Ya saya boleh tolong awak. Syaratnya dia kata apa dia? Awak kena bunuh 21 wanita dalam masa 7 hari. Jeng jeng jeng. Tu Pi Ramli. Hak ni cerita betul. Dalam pada itu syaitan menjelma dan menempuh itu. Tak percaya lagi. Tak percaya lagi. Dia dah menjelma dah. Syaitan berkata, akulah yang telah merasuk anak gadis itu. Akulah yang membisikkan keluarganya. Akulah buat laki-laki itu. Kalau engkau mahu selamat, engkau ikutilah perintah aku. Aku akan melepaskan engkau dari, ni bukan dan, dari tindakan mereka. Bagaimana? Kata pendeta tadi, bukan kata Pi Ramli. Bagaimana? Kata pendeta itu, jawab syaitan, engkau sujud pada aku 2 kali. Pendeta itu pun sujud dan syaitan. Apabila sujud, syaitan pun berkata, aku berlepas diri dari kejahatan kufur yang telah engkau lakukan. Aku tidak ada kena mengena dengan perbuatan syirikmu. Jadi kafir pendeta, ustaz jadi kafir. Allahu Akbar. Orang inilah, ada kait dengan tafsir pula. Orang inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Hajj ayat 16. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan. Apa sikap syaitan? Ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, orang tu dah dikafir lah, sesungguhnya aku adalah berlepas diri daripadamu. Kata syaitan tu, kata ke siapa? Kepada orang tadi lah, orang tadi hak yang bunuh, hak yang rogoh bunuh orang tu, pendeta tadi. Ngapa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan yang menguasai seluruh. Tuan-tuan rasa iblis takut Tuhan ke? Takut Tuhan tak? Tak ustaz, Halim tak nak cerita ni. Sikap kaum munafik, orang yang pura-pura Islam dan orang-orang Yahudi sama macam syaitan ini. Siapa peringkat dia kata apa dia? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Walhal kamasalis syaitan, sebiji munafik dan Yahudi ni macam syaitan tadi, goda orang, pujuk orang, rayu orang, akhir orang jadi kufur, jadi kafir. Dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Adik, Allah nak ajar kita. Satu, nak beritahu bahayanya syaitan. Yang kedua, nak beritahu perangai munafik dengan Yahudi samalah sebagaimana perangai syaitan itu. Akhirnya konon dialah yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang saya kasih sekalian, sikit lagi, dari mana syaitan menyelinap? Hak ni nak belajar lagi. Kok mana syaitan boleh masuk ni? Hak ni kita nak belajar panjang. Melalui sifat ghadab, marah, melalui daripada hasad dengki, melalui daripada sifat kita mana? Sifat nafsu syahwat. Bukan hawa nafsu lain, nafsu syahwat. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu jantina. Oh, dia masuk situ. Lagi waktu manusia ala ajalah, waktu manusia gopoh gapah, dia boleh masuk. Waktu manusia kedekut bakhil, waktu manusia ada perasaan takabur. Ini semua antara apa dia? Pintu-pintu yang membolehkan syaitan menguasai diri kita. Jadi kita kena belajar. Dah boleh jadi kita hampir tak belajar tajuk ni. Boleh jadi begitu. Macam mana syaitan boleh masuk? Yang pertama kata dia, kemarahan yang meluap-luap, ghadab yang menutupi akal waras. Marah mendedahkan di seorang untuk menjadi sasaran serangan syaitan.
Marah yang kita kata panah barah, panah tak menentu. Sebab itu akal waras perlu dilindungi. Justru ia akal ini, akal yang waras, yang disuluh dengan ilmu. Akal ni waras sebenarnya, tapi kalau dia tak waras, habislah. Adalah benteng yang paling kukuh yang dapat menjadi pelindung dalam menghadapi hasutan syaitan dan tipu daya iblis. Ilmu kena ada. Dah kita tahu syaitan pandai belik. Tak apalah ustaz, saya tumpanglah bini saya ni. Dah tak ada orang dah nak balik. Ni baru habis umrah. Cerita betul ni. Bukan aku. Kamu kata aku pula tu. Dia pun tumpanglah balik umrah. Cerita betul ni. Tumpang-tumpang sampai Kuala Lumpur duduk sebilik. Tak ada di antara jantan dengan betina, malaikat tengah-tengah syaitan. Tak ada benda lah. Umrah baru lagi kain ihram tu habis. Sekalipun haji hajah, pasal apa dia? Dari segi ilmu tak betul, tak ikut syarak. Syarak tak membenarkan laki-laki perempuan berdua-duaan. Ni kita bini kita cikgu, kita pun cikgu juga. Ataupun kata bini kita cikgu, kita ni pegawai kerajaan, businessman lah. Bini kita pukul 6.30 keluar dah pergi sekolah. Kita pukul 9 baru keluar. Kita baru beranak, anak baru 2 tahun, 4 tahun. Duduk dalam rumah ni Kuala Lumpur lah. Macam kawan saya, Bukit Antarabangsa. Saya kata ke dia, mu macam mana boleh keluar lambat? Bukit Antarabangsa tu kaya lah macam tu. Dia peguam, bini cikgu. 6.30 hilang dah orang Kuala Lumpur lagi. Lambat-lambat tak sampai sekolah. Saya kata macam mana mu duduk dalam rumah? Ni orang gaji mu ada orang Indon. Dan dia kata nak macam mana? Bila mu keluar ha? Ni anak 2 tahun 4 tahun ni bukan ketibasa ni, beri gula-gula main jauh. Mana apa dia? Pintu syaitan boleh masuk situ. Tak boleh balik. Dah ustaz, saya MC sekali bila saya balik. Mana boleh balik? Mau tidur masjid Fatah je lah. Tak boleh masuk rumah. Hari ni orang tak kisah benda begitu. Akhir setengah apa dia? Berzina. Berat tuan-tuan. Kena jaga ilmu tu. Dilindungi benteng yang paling kukuh yang dapat menjadi pelindung ialah apa dia? Akal yang waras yang disuluh dengan ilmu. Tak apalah ustaz, contohlah tumpahlah anak saya ni ustaz. Takkan ustaz jahat juga. Ini bukan soal ustaz jahat ke tak jahat. Syariat tu tak betul. Dah tu tak boleh lah. Kalau nak tumpah juga kena ada orang lain lah. Ini agama dia ajar kita kena ikut peraturan. Okey, balik. Sebab hebatnya hasutan syaitan ni, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka pada pandangan yang tajam, kritis dalam menghadapi syubhat, di samping akal yang cerdas, sedar dalam menghadapi halangan. Seorang wali Allah, yang ni kita akan sambung pada bulan depan lah, sebab panjang ni. Ini belum kita ambil lagi. Sebab ghadab ni, marah ini, dia ada kaitan pula dengan hasad dengki. Marah ni pula Imam Ghazali dia bagi 3 pula. 3 pula dia bagi. Ini kita ngaji tasawuf lah. Tapi tak ada lah kitab depan kita. Tapi ni kitab lah. Ni kitab lah ni. Ketiadaan sifat marah, ketelampau sifat marah, pertengahan antara marah tak marah. Ini kita tengok pada bulan depan lah. Jadi bulan depan kalau panjang umur, kita akan sambung sini lah. Bagaimana syaitan buka pintu pada syaitan bila kita ada benda tadi. Antaranya marah, antaranya hasad dengki. Ni antaranya panjang. Hasad dengki ni Allahu Akbar kabira. Sehingga disebut oleh Ustaz Fadhil Yakan ini, kalaulah orang itu tidak cepat kembali kepada akal syuman dia, bertaubat kepada Allah, tidak dilimpah inayah, pertolongan, pemeliharaan daripada Allah, belum tentu kita boleh selamat. Belum tentu. Bahkan dia kata apa?
gezek-gezek. Bukan sifat dengki dari orang jauh, tetapi yang datang dari kalangan sahabat handai sendiri. Allahu Akbar. Dengki adik-beradik, dengki dengan jiran, dengki dengan kawan dalam satu persatuan. InsyaAllah bulan depan kita akan tengok tajuk ni. Tengok tajuk ni, mudah-mudahan kita dapat ilmu dan kita boleh menangkis daripada serangan syaitan menyelinap masuk dalam hati jiwa sanubari kita. InsyaAllah kita tengok pada bulan depan insya-Allah. Kita tangguh dulu majlis pada malam ini dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.